Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Nazir Yusof dan saya merupakan pelajar 5 PSMP Bimbingan dan Kaunseling. Baiklah, pada kali ini saya akan membentangkan sebuah kerja khusus 3 iaitu dalam subjek aplikasi teori pembelajaran dalam teori bimbingan dan kaunseling iaitu PBKK 3193. Berdasarkan jurnal ataupun artikel yang kami digunakan iaitu yang bertajuk Student Success Skills and Evidence-Based School Counseling Program Grounded in Humanistic Theory. Baiklah, berdasarkan artikel ini kami menggunakan teori pembelajaran humanistik yang dipelopori oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow. Seterusnya ialah ini yang merupakan pensyarah kami iaitu Encik Saiful Izan Alliance Hasanuddin Syam bin Suparman. Beliau merupakan seorang pensyarah akademik Jabatan Ilmu Pendidikan di Institut Pendidikan Guru Kampus Ibn Ibrahim, Johor. Dan ini yang merupakan kami iaitu yang terdiri daripada Anis Syarah binti Nur Azman, saya sendiri iaitu Muhammad Nur Nazim Yusof dan juga Nur Izzati binti Rosmin. Seterusnya ialah isi kandungan kami dimulakan dengan pengenalan teori pembelajaran humanistik secara umum. Seterusnya adalah cara pengaplikasian teori pembelajaran humanistik secara umum, aplikasi teori pembelajaran humanistik melalui Student Success Skills Program. Keempat adalah keberkesanan teori pembelajaran humanistik. Kelima adalah kelebihan teori pembelajaran humanistik. Keenam adalah limitasi teori pembelajaran yang dipilih. Ketujuh adalah rumusan. Kelapan adalah rujukan. Okey, kita mulakan dengan konsep dan prinsip teori pembelajaran humanistik. Baiklah, konsep dalam teori pembelajaran humanistik dimulakan dengan manusia adalah sangat unik dan berpotensi untuk berkembang menjadi lebih baik. Manusia akan sentiasa bergerak ke hadapan demi mencapai suatu kecenderungan. Ini bermakna bahawa manusia ini mempunyai potensi untuk bergerak, untuk maju ke hadapan dengan lebih baik dengan sokongan tertentu. Dan juga manusia punya hala tuju masing-masing. Di mana apabila yang diterangkan dalam konsep iaitu manusia akan sentiasa bergerak ke hadapan demi mencapai suatu kecenderungan. Ini menunjukkan bahawa manusia apabila mempunyai kecenderungan terhadap suatu perkara, mereka akan sentiasa ke hadapan untuk memajukan diri. Seterusnya adalah prinsip. Manusia boleh mengalami, menghayati dan pada dasarnya mempunyai tujuan serta harga hidup. Manusia juga harus dipandang dengan penghargaan yang tinggi dan perbezaan individu. Baiklah, setiap manusia mempunyai tujuan hidup masing-masing dan apabila manusia ingin mengikut tujuan tersebut, manusia akan secara majukan diri ke hadapan dengan potensi yang sedia ada dalam diri. Manusia harus dipandang dengan penghargaan tinggi dan perbezaan individu. Manusia di sini adalah unik dan manusia juga memerlukan penghargaan untuk berkembang dari semasa ke semasa untuk menjadi lebih baik. Baiklah, seterusnya adalah tanggapan tokoh humanistik terhadap manusia. Seperti yang kita tahu, terdapat dua tokoh terkemuka dalam teori humanistik ini, iaitu Carl Rogers dan juga Abraham Maslow. Menurut Carl Rogers, tanggapan Carl Rogers terhadap manusia adalah manusia pada dasarnya baik, manusia bermotivasi tinggi untuk mencapai potensi diri, manusia berkembang secara positif jika berada di jalan yang betul, manusia dilihat rasional dan berupaya menentukan nasib sendiri. Dan bagi Abraham Maslow pula, menurut beliau, tanggapan beliau terhadap manusia memiliki kebebasan, personaliti manusia adalah unik, manusia pada dasarnya baik, tetapi kejahatan tetap wujud. Kejahatan itu berpunca daripada persekitaran tak sempurna klien, iaitu manusia. Keperluan manusia dapat diwarisi, tetapi tingkah laku mencapai potensi diri adalah dipelajari. Apabila kita kaitkan antara tanggapan Carl Rogers dan Abraham Maslow, ini bermakna bahawa manusia ni secara dasarnya baik dan juga secara dasarnya manusia boleh berpotensi untuk berkembang dan bergerak lebih jauh dengan apabila manusia itu mendapat hala tuju sendiri. Dan juga manusia adalah unik, berbeza antara satu sama lain. Hal ini kerana tujuan manusia dalam kehidupan adalah berbeza antara satu sama lain. Okey. Dan jika apabila kita lihat balik pada tanggapan Abraham Maslow, pada dasarnya manusia baik tetapi kejahatan tetap ada. Dan kejahatan itu berpunca daripada persekitaran manusia sendiri yang tidak sempurna. Baiklah, manusia sendiri adalah baik dan manusia sendiri akan sentiasa berkembang, berpotensi menjadi lebih baik. Tetapi setiap satu perkara sudah tentu ada halangan. Okey, baiklah, oleh yang demikian, halangan tersebut dalam manusia adalah seperti persekitaran yang tidak sempurna dengan manusia. Sebagai contoh, manusia yang mempunyai bakat tertentu seperti bakat berlari atau bakat berbasikal, tapi mereka boleh pergi jauh apabila mendapat sokongan tertentu, dapat penghargaan diri tertentu. Akan tetapi, sekiranya ibu bapa mereka tidak menyokong ataupun persekitaran mereka tidak sesuai untuk mereka berlatih, mereka tidak dapat pergi jauh. Ini adalah contohnya seperti persekitaran yang tidak sempurna manusia. Yang
membantutkan lagi perkembangan ataupun potensi manusia. Dan terakhirlah, keperluan manusia dapat diwarisi tapi tingkah laku mencapai potensi diri adalah dipelajari. Maksudnya apa sahaja keperluan yang ada dapat pada manusia boleh dipelajari pada yang sebelumnya, boleh diwarisi. Tapi untuk kita berkembang menggunakan keperluan tersebut dengan baik adalah melalui pembelajaran. Baiklah, seterusnya adalah objective theory. Yang pertama adalah memupuk pembelajaran ke arah ke diri dan tidak bergantung kepada orang lain. Apabila manusia terlalu bergantung kepada orang lain, bagaimana manusia ingin berkembang menjadi lebih baik? Jadi oleh demikian, manusia sentiasa perlu melatih diri untuk sentiasa bergantung kepada diri sendiri supaya mereka dapat melatih diri untuk meningkatkan potensi yang ada pada diri sendiri, bukan potensi orang lain. Seterusnya adalah mencongkil dan mengembangkan daya ingin tahu serta penerokaan. Melalui teori ini dapat membantu mengembangkan sifat ingin tahu, sifat inquiry dalam diri manusia supaya sentiasa mengambil tahu tentang perkara, sentiasa ingin tahu, sentiasa mengkaji dan menganalisis untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih banyak dan idea pengetahuan yang lebih banyak. Seterusnya adalah mengembangkan keupayaan tanggungjawab ke atas pembelajaran yang dipelajari. Apabila manusia dapat mempelajari sesuatu dan kita kaitkan pula dengan semangat inquiry yang tinggi, manusia dapat bertanggungjawab untuk sentiasa melatih diri, melatih pembelajaran yang sedia ada supaya dapat dikembangkan lagi. Seperti pemahaman, seperti berfikiran secara yang lebih kritis dan analitikal. Ini mampu mengembangkan manusia yang lebih bagus dalam segi pembelajaran yang telah dipelajari. Seterusnya adalah mengembangkan kecenderungan aspek seni dan emosi. Di sini apabila kita dapat lihat bahawa seni dan emosi memainkan peranan dalam melihat untuk memainkan peranan untuk manusia supaya dapat mengetahui keunikan diri masing-masing. Baiklah, setiap manusia adalah unik. Jadi, apabila kecenderungan aspek seni dan emosi dapat dikembangkan, mereka dapat meneruskan keunikan masing-masing untuk mengembangkan potensi diri yang sedia ada. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kreativiti dan pemikiran yang bercapah. Apabila kita kaitkan dengan objektif teori yang sebelum-sebelum ini, iaitu sifat ingin tahu, penerokaan, mengembangkan keupayaan, mengembangkan kecenderungan daripada aspek seni dan emosi, memupuk pelajaran ke arah ke diri dan tidak bergantung pada lain, ini akan menghasilkan manusia yang sentiasa kreatif dan pemikiran bercapah. Apabila sifat ingin tahu manusia dalam diri, sifat inquiry dalam diri dapat dikembangkan, dapat diimplementasikan dalam diri manusia, ini akan mempunyai manusia dan melahirkan manusia yang sentiasa berfikir aras tinggi. Begitu. Seterusnya adalah konsep yang diwujudkan bagi mencapai hubungan terapeutik antara kaunselor dan klien. Baiklah, terdapat 3 asas utama, konsep utama yang merupakan asas dalam teori penggunaan teori humanistik yang dipelopori oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow. Yang pertama adalah congruent. Kaunselor perlu mempunyai sifat tulus dan ikhlas apabila menjalankan sesi kaunseling secara terbuka dan dapat menjadikan hubungan yang baik dengan klien. Ini maksud bahawa kaunselor dalam sesi kaunseling yang dijalankan menurut teori humanistik, kaunselor mestilah sentiasa congruent terhadap klien. Congruent ni apabila kaunselor tidak fake lah apabila memberikan khidmat pembinaan dan kaunseling terhadap klien. Apabila kaunselor menjadi jujur dan tidak palsu terhadap diri kaunselor itu kepada klien, klien akan mudah untuk percaya kepada kaunselor dan juga akan lebih mudah untuk beramah mesra dengan kaunselor. Ini menjadikan sebuah hubungan yang terapeutik dan selesalah kepada diri klien dan juga kepada kaunselor untuk mudahkan lagi perkhidmatan yang diberikan kepada klien. Dan seterusnya adalah penerimaan positif tanpa syarat. Kaunselor perlu menerima klien dengan baik sebaiknya tanpa mengira perbezaan nilai dalam apa jua keadaan. Okey, setiap klien adalah unik. Dan apabila kita ingat balik tanggapan-tanggapan tokoh yang sebelum ni dan objektif dan prinsip dan konsep, kita dapat tahu manusia ni adalah unik, berbeza antara satu sama lain. Setiap manusia mempunyai nilai masing-masing dan mempunyai potensi yang berlainan antara satu sama lain. Baiklah, apabila kaunselor dapat ingin menerima klien, kaunselor perlulah terima tanpa syarat mengikut standard of procedure lah juga. Okey, bukan secara keseluruhan menerima tanpa syarat.
Bukan, tapi apabila jika klien itu punya nilai yang berbeza antara individu A dan B, kaunselor tidak perlu menghakimi. Kaunselor juga perlu menerima tanpa syarat supaya supaya klien rasa dihargai. Penghargaan juga penting dalam teori humanistik ini. Baiklah, seterusnya terakhir adalah empati. Empati bermaksud kaunselor memahami apa yang dirasai oleh klien, umpama kaunselor sendiri yang berada di tempat klien. Ini penting untuk memahami dunia dan perspektif klien dengan sebaik mungkin. Apabila kita ingat balik pepatah orang asing berkata, we must put ourselves in someone else in their shoes to make sure we understand them. Ini maksud apabila kita kena lihat, kita kena cuba untuk memahami, bukan memahami klien menurut pandangan mereka. Cuba adaptasikan diri kita berada di tempat klien. Ataupun kita mungkin tidak boleh berada secara perasaan, mungkin sukar untuk berada meletakkan diri kita secara perasaan, tapi mungkin kita boleh berfikir meletakkan diri secara kognitif. Apabila kita dapat merasai, kita dapat memahami dengan sebaik mungkin, understanding klien punya perspektif, pandangan dunia luar mereka menurut klien, kita mampu untuk memberikan khidmat bimbingan kaunseling yang lebih baik dan sesuai menurut keperluan klien. Begitu. Okey, baiklah. Seterusnya ialah kita masuk kepada cara pengaplikasian teori pembelajaran humanistik. Terdapat berdasarkan 4 pendekatan yang asas dalam khidmat bimbingan dan kaunseling, iaitu perkembangan, pencegahan, krisis, pemulihan. Okey, kita boleh aplikasikan teori humanistik ini dengan sebaik mungkin dalam pendekatan-pendekatan ini. Yang pertama adalah perkembangan. Kaunselor mestilah berfokus dalam mengembangkan potensi murid dalam akademik, sosial, bakat dan lain-lain. Okey, baiklah. Setiap manusia mempunyai bakat tersendiri. Jadi, menggunakan teori humanistik dan pemahaman berdasarkan teori tanggapan tokoh-tokoh humanistik, manusia boleh cuba untuk memberi fokus dalam mengembangkan potensi bakat yang ada dalam diri murid mengikut cara-cara yang betul berdasarkan teori pembelajaran humanistik. Seterusnya adalah krisis. Tindakan serta-merta dilakukan dengan aplikasikan kemahiran humanistik sebagai pendekatan kepada murid yang menghadapi krisis. Kemahiran asas dalam humanistik adalah 3, iaitu kongruen, empati, penerimaan tak syarat. Apabila kaunselor terlibat atau mendapati berlakunya sebuah perkara yang melibatkan krisis, kaunselor perlulah bertindak segera dalam melangkah strategi pelan dalam membantu klien yang menghadapi krisis ini. Krisis ini mestilah bertindak secara serta-merta, tapi dengan menggunakan aplikasi kemahiran serta pemahaman dalam teori humanistik, kaunselor mampu untuk mencegah krisis ini daripada menjadi lebih teruk. Seterusnya adalah pencegahan, iaitu pendekatan pencegahan. Berdasarkan hierarki keperluan Maslow, analisis keperluan murid dan lakukan tindakan pencegahan seperti program keselamatan diri. Pencegahan ni dalam apabila kita kaitkan dengan situasi persekolahan, pencegahan ni lebih kepada mencegah murid daripada melakukan satu perkara. Ini kebiasaan melibatkan dalam perkara-perkara seperti sosial dan seumpamanya. Kebanyakan adalah seperti sosial di mana kita boleh membantu murid dalam mencegah gejala-gejala sosial seperti gejala buli ataupun zina dan banyak lagi. Apabila kaunselor mampu memahami keperluan-keperluan murid, dan kaunselor akan cuba untuk melangkah strategi berdasarkan keperluan murid, di mana murid tu kekurangan daripada satu perkara atau keperluan-keperluan tersebut, untuk mencegah dan daripada berlakunya satu perkara sebelum menjadi lebih teruk. Okey, saya akan teruskan penerangan tentang hierarki Maslow sebentar lagi, slide selepas ini.
Pemulihan pula adalah gunakan kemahiran asas dalam humanistik seperti kongruen, penerimaan tanpa syarat serta empati kepada mana murid yang memerlukannya lah. Okey, biasa kita lihat apabila setelah jadi suatu perkara yang mungkin akan memberikan impak yang negatif kepada murid, kaunselor perlu cuba menggunakan teori pembelajaran humanistik seperti yang dikatakan, iaitu kongruen, penerimaan tanpa syarat dan empati kepada murid yang memerlukannya dalam sesi kaunseling, bimbingan kaunseling yang dijalankan. Sesi bimbingan kaunseling dijalankan, ini yang pentinglah seperti yang dikatakan, seperti empati tersebut, supaya kita boleh memahami dunia murid untuk kita boleh memberikan strategi yang lebih baik kepada murid. Apabila kongruen, kaunselor tidak perlu fake. Kaunselor perlu tulus, ikhlas dalam memberikan, tanpa perlukan ada apa-apa paksaan dalam diri kaunselor. Dan juga penerimaan tanpa syarat. Apabila murid itu melakukan satu perkara, kaunselor tidak perlu judge, tidak perlu menghakimi mereka. Kaunselor perlu menerima dan memberikan sokongan yang positif dari semasa ke semasa secara berterusan. Baiklah, selanjutnya adalah hierarki Maslow. Okey, terdapat 5 keperluan yang dimulai daripada bawah, iaitu daripada keperluan fisiologi, keperluan keselamatan, keperluan kasih sayang, keperluan kesempurnaan diri dan keperluan penghargaan ke diri. Baiklah, dalam keperluan-keperluan sini terdapat 3, iaitu 3 bahagian lah dalam keperluan ini, iaitu keperluan asas terdiri daripada keperluan fisiologi dan keperluan keselamatan, keperluan sekunder terdiri daripada keperluan kasih sayang dan keperluan kesempurnaan diri, dan keperluan penyuburan. Keperluan iaitu terakhir adalah keperluan penghargaan ke diri. Apabila setiap keperluan ini, kaunselor perlulah cakna untuk sentiasa menganalisis pada murid, mana-mana murid yang memerlukan, yang kekurangan daripada segi keperluan-keperluan ini. Jika murid memerlukan yang kekurangan keperluan dari segi fisiologi, kaunselor tidak perlulah teruskan dengan keperluan kasih sayang. Kaunselor perlu terus memperbetulkan, membantu murid tersebut berdasarkan keperluan yang diperlukan oleh mereka menurut piramid hierarki Maslow ini. Baiklah, ini sahaja daripada pembentangan saya, dan slide seterusnya akan diteruskan oleh pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzati binti Rosmin. Saya akan teruskan pembentangan kumpulan kami bagi subtajuk yang ketiga, iaitu aplikasi teori pembelajaran humanistik dalam SSS program. Sebelum saya teruskan pembentangan ini, saya akan memberikan sedikit pengenalan kepada program SSS inilah. Jadi, program SSS ini nama penuhnya ialah Student Success Skills, di mana program ini adalah salah satu program di bawah Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di Sekolah, seperti yang telah dinyatakan dalam jurnal yang telah kami pilih. Jadi, model ataupun program SSS ini dia mengaplikasikan teori pembelajaran humanistik, dan ianya terbukti berkesan berdasarkan 5 kajian utama yang telah digunakan oleh pihak pengkaji dan juga beberapa kajian yang terbaru. Okey, seperti yang kita tahu, antara tugas kaunselor ataupun antara skop perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah adalah untuk memaksimumkan kemahiran sosial dan juga insaniah setiap murid di sekolah. Jadi, kenapa pengkaji memilih model ini? Kerana model ini kan menggunakan teori pembelajaran humanistik. Jadi, teori pembelajaran humanistik ini ianya membantu para pelajar untuk berkembang secara holistik, dan program SSS ini adalah salah satu contoh program yang mampu membantu dan meningkatkan pencapaian akademik pelajar seperti yang telah dinyatakan oleh pengkaji dalam jurnal itu. Dan dalam program SSS ini terdapat banyak aktiviti yang telah dilaksanakan. Dan juga aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan itu ianya mengambil kira beberapa aspek yang sangat penting agar dapat memenuhi 3 matlamat yang utama, iaitu yang pertama pencapaian, yang kedua konsep kendiri dan juga hubungan bermakna, dan yang ketiga manfaat kepada community.
Okey, selain itu, program ini juga bukan dijalankan secara berkala tetapi secara berterusan, termasuklah dalam sesi PDP pelajar di seluruh kehidupan pelajar itu semasa berada di sekolah dan juga berada di rumah. Maksudnya di sepanjang kehidupan pelajar, tidak kiralah ketika berada di sekolah ataupun di rumah. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan aplikasi teori pembelajaran humanistik ini dalam SSS program. Jadi konsep utama program tersebut adalah semua murid mempunyai potensi untuk berjaya dan berkembang ke arah kesempurnaan diri. Jadi hal ini sejajar dengan pendapat Maslow dan juga Carl Rogers, di mana manusia ini kita akan berusaha untuk menjadi the best version of ourselves dan juga mencapai self-actualization. Kalau kita lihat hierarki Maslow itu, self-actualization adalah tingkat yang tertinggi dalam kehidupan manusia lah. Jadi adalah sangat penting untuk kaunselor dan juga pihak sekolah ini khususnya perlu ada pandangan yang positif terhadap semua pelajar. Dalam setiap pelajar itu tanpa ada diskriminasi. Contohnya, diskriminasi ataupun stereotip tentang pelajar yang berada di kelas yang paling hadapan dan juga kelas yang paling belakang. Jadi, aplikasi teori pembelajaran humanistik ini dalam program SSS saya akan tunjukkan melalui rajah 1 dan rajah 2 yang akan saya tunjukkan. Okey, baiklah. Kalau kita lihat di sini, dalam rajah ini kita lihat item yang pertama iaitu item yang ketiga. Kita lihat pada item yang ketiga di mana ini adalah item exercise di mana pelajar exercise ini merupakan salah satu aktiviti yang perlu dilakukan oleh pelajar. Contoh aktiviti dalam exercise ni adalah menari, berjoging. Jadi jadual ini kita lihat pada sebelah kiri adalah item dan yang ketiga adalah ada week 1, week 2, week 3 dan juga week yang seterusnya. Maksudnya dekat sini ini adalah salah satu instrumen di mana ianya membantu pelajar untuk membuat strategi secara mingguan ataupun dalam jurnal tersebut dinyatakan weekly goals iaitu matlamat ataupun objektif yang lebih sesuai objektif dalam jangka masa yang pendek. Di mana, contoh pelaksanaan di sini kalau kita lihat pada minggu yang pertama, dalam kotak itu ada arrow menaik dan juga menurun. Jadi bagaimana pelajar ini laksanakan, macam mana pelajar nak gunakan instrumen ini? Kita lihat pada item yang ketiga iaitu exercise. Kalau, minggu pertama itu contohlah strategi yang telah dilaksanakan oleh pelajar ialah bersenam selama 20 minit. Minggu yang kedua, strategi pelajar dia bersenam selama 30 minit. Maksudnya berlaku peningkatan yang walaupun tidak banyak tetapi sedikit tetapi masih berlaku peningkatan, maka pelajar akan bulatkan arrow yang menaik tersebut. Itu akan menunjukkan ada improvement, ada peningkatan secara berkala walaupun dalam skala yang kecil tetapi konsisten. Jadi begitu juga dengan rajah yang kedua ini. Kedua-dua rajah 1 dan rajah 2 ini, item-item yang telah dibangunkan adalah sejajar dengan teori humanistik. Selain daripada itu, kaunselor juga melaksanakan aktiviti ini bukan secara individu sahaja tetapi pelajar ini mereka akan bekerja dalam satu kumpulan dalam skala yang kecil, contohnya berpasangan antara 2 atau hingga ke 3 orang dan cara pelaksanaannya pelajar akan berkongsi apakah strategi yang mereka telah lakukan untuk meningkatkan pencapaian akademik tadi itulah. Contohnya dalam exercise tadi, sepanjang mereka ingin mencapai contohlah skor A dalam matematik, item-item tersebut perlu ada peningkatan. Contoh dalam exercise tadi
perlu ada peningkatan pada setiap minggu. Jadi, jika strategi yang mereka lakukan itu berjaya, mereka perlu berkongsi dengan kawan-kawan mereka yang lain supaya kawan-kawan mereka juga boleh mencuba untuk mengaplikasikan strategi tersebut. Jadi kalau, contohlah kawan mereka itu mengaplikasikan strategi itu tetapi tidak menjadi, maka pelajar di dalam kumpulan kecil itu akan berbincang, akan brainstorm, apakah penambahbaikan yang mereka boleh lakukan. Macam tu. Jadi, bila ada proses perbincangan seperti itu, maka hal ini juga akan mengajar pelajar untuk bagaimana mereka bekerja dalam satu komuniti ataupun kumpulan. Jadi kalau kita lihat pada slide matlamat awal-awal tadi kan ada kehidupan yang bermakna ataupun memberi manfaat kepada komuniti. Jadi ini akan memenuhi matlamat tersebut. Dan juga melalui pelaksanaan aktiviti tadi tu, aktiviti 1 dan 2 ni sebenarnya adalah salah satu contoh sahaja. Dia ada banyak lagi aktiviti yang telah dilaksanakan, tetapi dalam Rajah 1 dan 2 ni adalah salah satu aktiviti yang telah dilaksanakan. Dalam aktiviti ini, kaunselor juga mengajar pelajar ini berfikir. Kita tidak perlu ragu dengan kemampuan yang kita ada, tetapi kita perlu fikir ataupun kita perlu ragu sejauh manakah strategi ataupun tindakan yang telah kita lakukan untuk mencapai apa yang kita nak tu. Maksudnya, kalau kita tidak dapat capai, contohlah mencapai skor A dalam matematik pada bulan ini, kita bukan ragu kepada kemampuan kita, tetapi sejauh manakah apa yang telah saya buat sebenarnya untuk mencapai A tu? Adakah cukup sudah usaha saya untuk mencapai skor A itu? Sebab kita mampu, cuma mungkin kita tidak tahu bagaimanakah cara yang sesuai. Ini yang akan ingin diterapkan oleh kaunselor yang memenuhi sebenarnya teori pembelajaran humanistik itu, sebab kita melihat kemampuan diri kita sejajar dan di sanalah kita akan belajar untuk membuat strategi yang lebih realistik. Okey, jadi ini juga akan membantu kepada perkembangan sosial pelajar-pelajar itu juga. Dalam teori pembelajaran humanistik juga, antara elemen yang ada dalam teori pembelajaran humanistik ini ialah manusia baik dan boleh dipercayai. Jadi kalau kita lihat kepada pelaksanaan aktiviti tadi itu, pelajar ini, kaunselor memberi hak kepada pelajar untuk menentukan goals ataupun matlamat mereka masing-masing, bagaimana mereka ingin mencapainya. Maksudnya, kaunselor ini memberi kebebasan kepada murid itu sesuai dengan potensi yang mereka ada, dan kaunselor ini kaunselor dan juga guru-guru, orang yang di sekelilingnya hanya akan menjadi facilitator. Jadi dalam aktiviti dalam program SSS ini membolehkan pelajar itu untuk menentukan matlamat yang lebih realistik dan mengaplikasikan strategi yang pelbagai. Macam saya katakan tadi, kalau strategi A tidak menjadi, maka pelajar ada strategi B, C, D, E dan seterusnya. Maka pelajar itu juga akan, disebabkan mereka akan membuatkan strategi secara mingguan, minggu 1, minggu 2, minggu 3, murid akan belajar bagaimana mereka boleh membuat penambahbaikan walaupun dalam kadar yang sedikit tetapi berkesan. Jadi dengan kadar yang sedikit tetapi konsisten itu, maka bila strategi mereka itu berkesan, maka mereka akan lebih percaya dengan diri mereka, mereka akan lebih yakin dengan potensi yang mereka ada, mereka akan menghargai usaha mereka itu. Jadi secara keseluruhannya, setiap aktiviti dalam program SSS ini ianya mengintegrasikan kemahiran utama dalam aspek kognitif, sosial dan juga pengurusan kendiri. Baiklah, seterusnya kumpulan kami memilih jurnal ini kerana jurnal ini turut menyatakan aplikasi teori pembelajaran humanistik ini dalam 4 pendekatan, iaitu pendekatan pengembangan, pencegahan, pemulihan dan juga krisis. Bagi pendekatan pengembangan, program ini
dilaksanakan ataupun diimplementasikan ataupun mementingkan elemen pengurusan kendiri, iaitu di mana mereka akan membuat strategi bagaimana mereka untuk meningkatkan pencapaian mereka dalam satu-satu subjek, contohnya dalam subjek matematik tadi. Jadi hal ini akan membawa kepada pendekatan pencegahan tadi, di mana kaunselor ingin mencegah daripada penurunan ataupun kemerosotan pencapaian akademik pelajar. Dan ini juga berkait dengan pendekatan pemulihan, di mana program SSS ini juga diaplikasikan kepada para pelajar yang memang mendapat keputusan yang rendah. Maka kita akan pekaji akan lebih nampaklah peningkatan yang berlaku kepada pelajar yang dahulunya mendapat pencapaian yang rendah dan akhirnya mendapat pencapaian yang mereka inginkan ataupun yang lebih tinggi berbanding yang sebelumnya. Okey, bagi pendekatan krisis pula, apa yang telah dinyatakan dalam jurnal itu adalah tentang pelajar yang mengalami depression ataupun depresi. Jadi, menurut pengkaji, pelajar yang mengalami depression tersebut mereka mengalami negative construction ataupun negative thought dalam pemikiran mereka. Jadi, menggunakan aplikasi teori pembelajaran humanistik itu, bagaimanakah caranya mereka membantu pelajar yang dalam krisis ini, iaitu depression tadi. Jadi kalau kita lihat teknik dalam hipnosis kan ada satu teknik yang dipanggil macam teknik skrip, di mana contoh, semakin awak menutup mata, semakin anda fokus, semakin anda semakin. Jadi dalam teori humanistik ini, apa yang telah dilaksanakan oleh kaunselor, mereka membuat cognitive reframing macam teknik dalam hipnoterapi tadi, iaitu mereka menggunakan skrip "That's not like me too" ataupun dalam bahasa Melayu, itu bukan seperti saya, menyebut perkara yang negatif, I am usually more, dan menyebut perkara yang positif. Contohnya, kalau pelajar tadi tu dia mengalami depression kerana tidak dapat mencapai straight A dalam peperiksaan pertengahan tahun. Jadi apa yang boleh kaunselor itu bantu, beliau melaksanakan cognitive reframing, di mana pelajar itu akan cakap kepada diri dia, bukan saya orang yang cepat berputus asa itu. Saya selalunya akan berusaha untuk mendapatkan apa yang saya nak dan tidak cepat berputus asa. Itu adalah salah satu teknik untuk buat cognitive reframing. Sebab kaunselor juga akan menyatakan kepada pelajar, mereka ini bukanlah mangsa keadaan ataupun mangsa yang mengalami depression itu, tetapi mereka adalah satu active agent yang kalau mereka tidak merasa seperti itu, maka mereka memang mensia-siakan hidup mereka sahajalah. Maksudnya, kalau mereka rasa begitu, maka ada satu rasa dalam diri mereka yang memang mereka ingin berjaya. Maka itu adalah sebenarnya salah satu nilai ataupun pemikiran yang positif menurut pengkaji itu dalam jurnal itulah. Jadi apa yang pengkaji ingin nyatakan, when there is a will, there is a way, sejajar dengan konsep utama dalam teori humanistik ini. Baiklah, seterusnya saya akan teruskan pembentangan ini dalam subtajuk yang keempat, iaitu keberkesanan teori pembelajaran humanistik berdasarkan program SSS itulah. Jadi saya akan terangkan dahulu sebenarnya struktur program SSS ini bagaimana. Jadi bagi memastikan program ini dapat memberi impak yang positif terhadap peningkatan pencapaian akademik pelajar, maka pengkaji telah menerapkan 4 elemen utama, iaitu yang pertama cognitive and metacognitive skills, yang kedua social skills, yang ketiga self management, dan yang keempat adalah attitudes. Jadi antara aktiviti yang
terdapat dalam yang pertama iaitu cognitive and metacognitive skills tu adalah goal setting, di mana itu adalah salah satu aktiviti yang seperti dalam rajah 2 dan rajah 3 tadi. Untuk social skills pula ada dalam aktiviti yang tadi pula bila strategi tersebut ataupun aktiviti tersebut dilaksanakan secara berkumpulan dalam skala yang kecil. Untuk self-management pula, mereka akan berusaha untuk mengawal apa yang mereka telah laksanakan. Contohnya, bila mungkin pada minggu itu mereka tidak dapat laksanakan strategi yang mereka telah buat itu, maka mereka akan berusaha untuk mengawal diri mereka dari segi sifat amarah, sifat berputus asa, dan juga yang keempat, attitudes, di mana mereka akan patuh kepada jadual ataupun strategi ataupun langkah-langkah yang telah mereka laksanakan tu. Jadi bagi memastikan lagi keberkesanan program ini, pengkaji ini telah mengimplementasikan satu komponen yang baru iaitu parent success skills, di mana penglibatan ibu bapa juga dilibatkan dalam program ini. Dalam kajian-kajian yang lama ataupun kajian-kajian sebelum ini, tidak ada komponen yang melibatkan ibu bapa dalam program ini. Tetapi pengkaji telah menambah baik program SSS ini dengan melibatkan ibu bapa bagi memaksimumkan keberkesanan program SSS ini. Jadi, bagaimanakah penglibatan ibu bapa ini dalam program ini telah dilaksanakan? Jadi, apa yang pihak sekolah telah wujudkan ialah mereka mewujudkan satu bengkel, kita panggil sebagai satu bengkel selama itu adalah bengkel bulanan, di mana bengkel itu akan dilaksanakan selama sejam 30 minit. Jadi apakah yang ibu bapa akan dapat melalui bengkel tersebut? Di pihak sekolah sebenarnya mereka akan menerangkan kepada ibu bapa ini apakah yang program yang mereka jalankan kepada anak-anak mereka, apakah tools-tools yang mereka laksanakan kepada anak-anak mereka. Contohnya aktiviti dalam rajah 1 dan 2 tadi. Jadi bila anak-anak mereka buat di rumah, ada ibu bapa yang memantau dan membantu anak-anak mereka. Kalau ibu bapa tidak tahu, maka mungkin mereka akan katakan kepada anak mereka, kenapa awak tiba-tiba bersenam selama 20 minit ke 30 minit? Kenapa selama ni awak duduk diam main-main je? Contohnya macam tu. Tetapi bila ibu bapa faham sebenarnya pelaksanaan dan juga tujuan program tersebut dilaksanakan, maka inilah yang akan dapat membantu ibu bapa dapat membantu dalam mencapai lagi peningkatan akademik para pelajar itu. Jadi ini sejajar jugalah dengan bagaimana kita punya environment sekarang. Kalau kita lihat, ianya sangat relevan lah sebab pembelajaran masa sekarang ada dilaksanakan secara atas talian. Baiklah, akhir sekali bagi bahagian saya, kalau kita tengok dalam jurnal tersebut, dapatan kajian itu, dia lebih daripada 9,000 kaunselor sekolah dan guru di United States dan 13 negara yang lain menggunakan model ini, dan lebih daripada 1 million pelajar telah menggunakan model ini. Dan dapatan kajian ini membuktikan ada hubungan yang signifikan di antara pengaplikasian model SSS ini dengan pencapaian akademik terutamanya dalam mata pelajaran matematik. Maksudnya pengaplikasian model SSS ini yang menggunakan teori pembelajaran humanistik sangat memberi result ataupun keputusan ataupun hasil yang positif. Dan model SSS ini juga dilaksanakan dalam setiap lapisan institusi pendidikan, termasuklah sekolah rendah, sekolah menengah, institusi pengajian tinggi. Maka memang betul lah terbuktilah program SSS ini yang mengaplikasikan teori humanistik berkesan kepada pencapaian. Baiklah, kelebihan SSS program. Seperti yang kita tahu, SSS program merupakan satu program yang menggunakan teori pembelajaran
humanistik. Jadi, apabila ia menggunakan teori pembelajaran humanistik, ia akan mewujudkan satu komuniti yang lebih kolaboratif. Hal ini kerana ibu bapa dan juga guru-guru akan menanamkan sifat kongruen, empati, menerima tambah syarat dalam diri mereka kepada anak-anak murid dan juga anak-anak mereka. Jadi, mereka semua, guru-guru dan ibu bapa akan berusaha untuk membantu anak-anak mereka mencapai kendiri yang positif kerana mereka semua tak percaya bahawa anak-anak murid mereka berpotensi untuk berjaya. Jadi, dengan adanya kepercayaan begitu, ia akan mewujudkan satu sekolah yang penyayang di mana guru-guru dan ibu bapa sama-sama berusaha untuk membantu anak-anak murid mereka berjaya di bangku sekolah. Baiklah, seterusnya ia menanam kepercayaan dalam diri pelajar untuk berjaya. Okey, baiklah, bagaimana perkara ini berlaku? Seperti yang kita tahu, pandangan teori ini terhadap manusia adalah setiap manusia adalah berpotensi untuk berjaya dan mencapai self-actualization yang tinggi. Jadi, guru-guru dan ibu bapa akan menggalakkan pelajar untuk percaya bahawa mereka juga mampu untuk mencapai matlamat mereka menggunakan strategi-strategi yang telah ditetapkan ataupun yang telah diajar kepada mereka. Okey. Seterusnya, ia meningkatkan keyakinan diri pelajar. Selari dengan menanam kepercayaan dalam diri pelajar, apabila terdapat komuniti yang sentiasa percaya dan mempunyai sifat-sifat empati, kasih sayang dan juga penerimaan tanpa syarat, pelajar itu akan yakin akan kebolehan dan potensi diri mereka untuk bergerak ke hadapan. Okey, seterusnya, ia mengajar pelajar pelbagai strategi yang berkesan. Seperti kita tahu, SSS program ini membantu pelajar dari segi self-management, social skill, dari segi attitude dan kognitif dan meta-cognitive skills. Apabila strategi-strategi ini diajarkan kepada pelajar, pelajar akan lebih berdikari dan berdisiplin untuk mencari cara-cara agar mereka semua boleh bergerak ke hadapan dan berjaya. Dan dalam jurnal ini juga mengatakan bahawa tiada pelajar yang gagal, cuma pelajar itu tidak menyusun strategi yang sesuai dengan dirinya. Begitu. Okey, seterusnya menggalakkan suasana peer sharing. SSS program ini juga menggalakkan perkongsian strategi-strategi antara pelajar dan juga rakan-rakan. Okey, contohnya jika pelajar itu, jika rakan mereka berjaya dalam satu pelajaran ataupun dalam satu aspek di sekolah, mereka tidak akan simpan ataupun sorok strategi itu seorang, tapi mereka juga akan berkongsi kepada rakan-rakan mereka cara-cara mereka melakukan cara-cara mereka mendapatkan kejayaan tu. Jadi, tiada pelajar yang ketinggalan dan semua pelajar berasa bahawa mereka terlibat ataupun mereka sama-sama menyumbang dalam pembangunan sekolah. Seterusnya, suasana bersekolah yang suportif serta menyambut kemenangan kecil. Okey, di sini program SSS ni tidak hanya ataupun tidak hanya melayan pelajar-pelajar yang cemerlang saja, tapi kita menerima sebab kan ia menerapkan teori humanistik iaitu menerima tanpa syarat, kejayaan ataupun peningkatan kebolehan pelajar yang kecil juga disambut, seperti macam markah exam meningkat sebanyak 5 markah, seperti begitu kan, perkara-perkara kecil yang akan menyebabkan pelajar rasa bahawa bila disambut, mereka akan cuba untuk lebih cemerlang lagi pada masa hadapan. Maksudnya mereka merasakan bahawa diri mereka dihargai dan diri mereka disokong oleh pihak-pihak sekolah. Begitu. Jadi, itu adalah untuk kelebihan. Baiklah, seterusnya dari segi limitasi SSS program. Pertama sekali, ia sukar dilaksanakan ke atas pelajar yang tidak mahu berubah. Kerana ia berlandaskan teori pembelajaran humanistik, jadi tiada paksaan, unsur-unsur paksaan dan dendaan yang keterlaluan dilakukan oleh pihak sekolah. Jadi, jika pelajar memang mempunyai sifat degil, iaitu tidak mahu berubah, mempunyai sikap-sikap yang negatif dan destruktif, ia sukar dilaksanakan. Dan proses untuk menyedarkan pelajar bahawa mereka itu disayangi, mempunyai keistimewaan akan menjadi lebih sukar berbanding dengan pelajar-pelajar yang memang telah dibesarkan dalam suasana yang penuh dengan kasih sayang.
Baiklah, seterusnya, keputusan positif tidak dapat dilihat dengan pantas dan serta-merta. Seperti kita tahu, berlainan dengan teori behavioris yang mementingkan result, humanistik, pendekatan teori pembelajaran humanistik ini lebih kepada proses. Jadi, jika kita tidak dapat lihat proses keberkesanan itu berlaku serta-merta, mungkin guru-guru ataupun ibu bapa akan merasa cepat berputus asa, dan pelajar-pelajar juga akan cepat berasa berputus asa dengan diri mereka. Jadi, oleh disebabkan itu, mereka perlu tahu bahawa proses pembelajaran humanistik ini adalah untuk pada jangka masa yang panjang, dan juga akan memberikan impak pada masa hadapan pelajar itu sendiri bila pelajar dah jadi dewasa dan seterusnya. Jadi, tekanan ataupun pressure untuk melihat perubahan yang drastik dalam diri pelajar itu perlu dielakkan kerana ia satu proses yang agak panjang lah. Seterusnya, ia sukar dilaksanakan jika ibu bapa dan guru tidak setuju dengan pendekatan teori humanistik. Okey, seperti kita tahu, ada ibu bapa dan guru lebih tegas dalam mengajar ataupun lebih tegas dalam situasi pembelajaran. Dan tidak bersetuju dengan pendekatan yang humanistik yang dilakukan di sekolah kerana dianggap terlalu lembut ataupun terlalu memanjakan pelajar. Jadi, jika ada tentangan-tentangan seperti ini, pihak pengurusan ataupun pihak guru bimbingan dan kaunseling perlulah menjelaskan dengan berhikmah dan berilmu tentang kelebihan teori ini serta dengan hujah-hujah dan bukti-bukti saintifik yang relevan. Baiklah, untuk slide yang terakhir iaitu rumusan. Poin pertama adalah teori pembelajaran humanistik mampu untuk mewujudkan suasana yang terapeutik untuk perkembangan dan pembesaran pelajar. Hal ini kerana ibu bapa, pelajar dan guru-guru telah diterapkan dengan 4 asas ataupun konsep pendekatan pembelajaran humanistik, iaitu mempunyai sikap empati, kongruen dan menerima tanpa syarat. Hal ini akan mewujudkan satu komuniti sekolah yang penyayang dan juga bekerjasama dalam meningkatkan potensi pelajar di masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah rumusan saya pada akhir pembentangan, di mana dalam membantu murid untuk mengembangkan lagi potensi yang ada pada diri murid, amat penting untuk guru melihat dan mengenali murid daripada perspektif murid sendiri. Bagaimana seorang guru tu ataupun guru bimbingan dan kaunseling nak memahami murid jika mengenali murid pun tidak, ataupun mengetahui situasi yang sebenarnya dialami oleh murid pun tidak dapat diketahui. Jadi, jika kita nak mengetahui, dapat membantu murid dengan sebaik mungkin mengikut keperluan murid yang memang betul murid perlukan, ataupun macam mungkin kita tidak nampak apa sebenarnya isu yang berlaku. Mungkin bila kita lihat balik dalam teori, kita lihat mungkin persekitaran mereka yang mengganggu murid tersebut. Jadi amat penting untuk guru ataupun guru bimbingan kaunseling untuk memahami terlebih dahulu perspektif murid untuk membantu mereka. Itu saja daripada saya. Sebagai rumusan, teori pembelajaran humanistik ini mampu memberi hasil yang unik dan juga pelbagai kepada setiap diri individu mengikut potensi dan juga kebolehan mereka masing-masing. Dan hasilnya, diri kita sendiri ataupun individu ini akan menghargai diri mereka dan juga kebolehan mereka tanpa membanding-banding diri dengan individu lain, dan ataupun cuba menjadi seperti diri orang lain. Dan yang paling penting sekali, teori pembelajaran humanistik ini membantu seseorang individu itu untuk berkembang secara holistik.